dari halaman rumah. Bila tulang lengan itu hendak dipegang oleh Datuk, tulang itu bertukar menjadi arang. Wan Si, sekarang kita kena tangkap siapa yang membuat kerja jahat ni. Ya, tapi aku mahu orang itu dibalas memadai saja dia disuruh bertaubat. Sebaik saja Wan Si habis bercakap, wajah seorang lelaki muncul di depan Wan Si dari dalam kegelapan malam. Bila Datuk mengamati wajah lelaki itu, ternyata dia adalah pawang orang asli yang terkenal dari Batu 16 Jalan Tapah ke Cameron Highland, Pahang. Wajah lelaki yang bengis itu kelihatan mengeluarkan asap dan melangkah mahu menerkam ke arah Datuk dan Wan Si. Dan Wan Si segera bangun. Datuk juga begitu. Dalam beberapa saat sahaja, lelaki itu hilang dari penglihatan Datuk dan Wan Si. Serentak dengan itu, terdengar suara jeritan Latifah yang cukup keras dan nyaring. Datuk dan Wan Si segera masuk ke dalam bilik Latifah. Latifah berguling-guling di atas lantai. Kedua belah tangannya memegang batang lehernya. Matanya kelihatan merah. Haji Azhar dan isterinya tidak dapat berbuat apa-apa selain daripada menangis. Wan Si segera memegang pergelangan kaki kiri Latifah. Ditekannya dengan sekuat hati di atas lantai. Jeritan Latifah berhenti dan tiada lagi berguling-guling atau meronta-ronta. Wan Si menyuruh Haji Azhar mengangkat anaknya kembali ke atas tilam. Datuk rapat kepada Wan Si dan mendengar dengan teliti apa yang dicakapkan oleh Wan Si kepadanya. Lalu Datuk keluar dari bilik itu untuk beberapa minit. Dan selepas itu Datuk masuk kembali dengan kain hitam terselempang di bahu. Wan Si menyambar kain hitam itu lalu melibas ke badan Latifah 3 kali berturut-turut. Datuk duduk di hujung kepala Latifah. Dia membaca sesuatu. 3 kali dahi Latifah ditamparnya dengan belakang tangan. Latifah bangun dan terus duduk. "Apa yang kau nampak, nak?" Wan Si bertanya. "Orang hitam mengajak saya keluar." Suara Latifah merendah. "Dagi, apa yang dibuatnya pada kau?" Datuk pula bertanya. "Dia lari dengan tiba-tiba," jawab Latifah tenang. Wan Si terdiam seketika. Dia meminta pensil dan kertas. Wan Si menulis sepotong ayat Al-Quran. Kertas yang ditulisnya itu diserahkan kepada Haji Azhar. "Baca ayat ni ke telinga Latifah bila Haji nampak dia resah. Dan Haji pun kena amalkan juga," ujar Wan Si kepada Haji Azhar. "Caranya?" tanya Haji Azhar. "Baca 100 kali selepas Haji sembahyang 5 waktu. Bila dia dah sebati dengan diri Haji, banyak faedahnya untuk menghalau hantu dan syaitan." Cukup lembut nada suara Wan Si. Serentak dengan itu, dia menyerahkan sebatang besi pendek yang berbentuk tulang. Menurut Wan Si, besi itu adalah besi tulang lengan mawas. "Besi ini saya tinggalkan kepada awak, Ji, untuk 3 minggu. Selepas itu saya ambil balik," tambah Wan Si. Besi itu bertukar tangan dari Wan Si ke tangan Haji Azhar. "Untuk apa?" Haji Azhar bertanya. "Untuk mengubat penyakit anak Haji lah." Datuk mencelah. "Kalau dalam tempoh 3 minggu anak saya tak baik, macam mana?" "InsyaAllah anak Haji akan baik. Percayalah, dengan syarat selama 3 minggu jangan beri sesiapa menemui Latifah kecuali Haji dan emaknya." Wan Si memberi sebuah keyakinan dan harapan kepada Haji Azhar. Haji Azhar saya lihat tersenyum. Sebelum meninggalkan bilik Latifah, Wan Si berpesan kepada Haji Azhar supaya mengunci bilik dari dalam.
Dan jangan hiraukan dengan apa yang berlaku di luar nanti. Haji Azhar akur. Rumah Haji Azhar ni cukup besar. Ada 8 bilik di dalamnya. Jarak bilik Latifah dengan anjung rumah memang agak jauh. Pada mulanya, Haji Azhar menawarkan 2 bilik penginapan untuk kami. Tapi Datuk dan Wan Si menolak dengan alasan tidur di anjung lebih baik. Tidak panas serta mudah menjalankan kerja-kerja untuk mengobati Latifah. Saya pula resah tidak menantu. 2-3 kali saya cuba memejamkan mata. Saya tidak juga mahu tidur. Lampu gasolin telah lama dipadamkan, digantikan dengan lampu minyak tanah yang sengaja dipendekkan sumbunya oleh Datuk. Itu untuk mengecilkan cahaya yang sekadar menerangi wajah Datuk dan Wan Si. Walau bagaimanapun, lingkaran cahaya api itu sampai juga ke muka saya. Jadi, macam mana saya nak tidur? Agaknya lah. Saya merenung ke arah Datuk dan Wan Si. Mereka sedang membalut rokok daun sambil bercakap-cakap sesuatu. Saya mula terdengar kokok ayam bertalu-talu. Saya kira sudah hampir pukul 2 pagi. Dugaan saya tepat sekali. Tidak lama selepas itu, terdengar bunyi jam loceng Haji Azhar berbunyi 2 kali berturut-turut. Angin malam yang bertiup menambahkan rasa dingin di badan. Saya terpaksa membengkokkan badan seperti angka 5. Sayup-sayup saya terdengar suara bunyi burung hantu dan suara anjing menyalak panjang. Datuk dan Wan Si masih juga belum tidur. Tiba-tiba, Datuk dan Wan Si melompat dan lampu minyak tanah terpadam. Bila Datuk menyalakan kembali lampu minyak tanah itu, kami ternampak 2 batang pisang berkembar terletak di atas lantai di anjung rumah. Batang pisang itu seolah-olah baru lepas digunakan untuk memandikan mayat. Bila Datuk mahu menjamah batang pisang tersebut, cepat-cepat Wan Si menyepak tangan Datuk. "Jangan pegang. Jangan pegang," kata Wan Si. Saya menggeletar sendirian. 2 kali saya cuba bangun, tetapi saya terjatuh dengan sendiri hingga kain yang saya pakai terlucut dari pinggang. Saya berbogel dalam samar-samar sinar cahaya lampu minyak tanah. Wan Si yang terpandang saya turut tersenyum. "Kau pergi sana," kata Wan Si kepada saya sambil merungut kerana Datuk membawa saya. Tanpa banyak bicara, saya akur dengan perintahnya. Saya bersandar pada tiang rumah. Saya lihat dari batang pisang itu terkeluar asap berkepul-kepul. 2-3 ekor kelawar hitam berterbangan dengan bebasnya di anjung rumah. Di luar anjung kedengaran bunyi deru angin yang cukup kuat. Saya lihat ada bayang putih memanjang, melayang di halaman rumah. Darah saya tersirap. Benda putih itu masuk ke dalam kawasan anjung dan hilang betul-betul di tengah-tengah batang pisang. Suasana di luar rumah pada masa itu agak gamat juga, dengan bunyi suara kokok ayam, salakan anjing dan suara jampuk bersahut-sahutan. Kelawar yang hinggap di bahagian anjung rumah terus bersuara. Cukup seram. Giginya yang putih berkilat itu nampak tajam di samping memperlihatkan taringnya. Saya jadi tidak tentu arah. Berdiri salah, duduk pun salah. Apakah syaitan-syaitan ini akan meragut nyawa saya? Timbul pertanyaan dalam diri. Dalam keadaan yang serba gawat itu, saya masih dapat membaca beberapa potong ayat Al-Quran yang saya kira dapat menghalau syaitan-syaitan itu. Datuk dan Wan Si kelihatan tenang memandang batang pisang yang tengah berasap itu. Wan Si berdiri lalu mengangkat sebelah tangannya ke atas. Lengan tangan kanan yang diangkatnya itu dirapatkan pada lubang telinga kanannya, sementara tangan kirinya diletakkan di atas dada. Kaki kanannya menapak 2 tapak ke depan, manakala kaki kirinya dibengkokkan sedikit. Wan Si menjerit sekuat hati. Bila jeritannya berakhir, dia bercakap dalam logat bahasa Boyan. Selesai dia bercakap, beberapa ketul batu dan kayu berterbangan masuk ke dalam anjung rumah.
Wan Si sedikit pun tidak bergerak. Bunyi suara kucing hutan melalak di bawah rumah. Beberapa ekor tupai hitam, entah dari mana datang, berlompatan di lantai. Semuanya melompat ke tanah. Sebaik saja tupai-tupai itu gaib, seekor beruk besar muncul di depan Datuk dan Wan Si. Kali ini Datuk marah ke depan dan menolak Wan Si ke belakang. Saya agak, tentulah Datuk tahu bahawa kawannya itu tidak berdaya menentang cubaan syaitan-syaitan itu. Datuk berpeluk tubuh. Dia membaca mantra hingga tubuhnya kelihatan seolah-olah berasap. Batang pisang di tengah anjung bagaikan diangkat orang, bergerak sendiri menuju ke muka pintu dan hilang dalam kegelapan malam. Tempat batang pisang itu pula digantikan dengan api yang menyala ganas. Bahang panas itu terasa ke muka saya. Wan Si mengambil uncang hitam lalu memukul ke arah api yang ganas itu. Api mulai perlahan-lahan merunduk. Wan Si memukul lagi hingga api itu bertukar menjadi bara sebesar bola pimpong. Bara itu terbang berlegar-legar dalam rumah. Akhirnya keluar menuju ke pondok tempat saya, Datuk serta Wan Si bernaung dahulu. Pondok itu terbakar. Orang ni benar-benar mahu memalukan keluarga Haji dan mahu membinasakan kita, kata Wan Si sambil melurut lengan kirinya dengan tapak tangan kanan. Dalam beberapa saat sahaja pondok itu hancur menjadi abu. Bara api sebesar bola pimpong menuju ke arah Wan Si. Cepat-cepat Wan Si mengelak. Sementara itu Datuk masih berusaha untuk menghalau syaitan-syaitan ganas itu mengikut kemampuan yang terdaya olehnya. Bara api sebesar bola pimpong terus berlegar-legar di ruang anjung. Wan Si mula bertindak. Saya lihat mukanya berubah. Mulutnya terus bercakap dalam bahasa Bawean. Wan Si membalut tangan kanannya dengan uncang hitam. Kemudian bola bara api itu dipegangnya sekuat hati. Saya lihat tapak tangannya berasap. Saya kira dalam hal ini Wan Si lebih gagah dan banyak ilmu dunianya jika dibandingkan dengan kehandalan yang terdapat dalam diri Datuk. Datuk tersandar di dinding. Mukanya kelihatan biru. 2 kali Datuk terbatuk dan mengeluarkan darah yang cukup kental. Saya urut belakang Datuk. Wan Si meletakkan bola api yang sudah menjadi seketul arang itu di tengah anjung rumah. Dia merapati Datuk. 2 kali dia menumbuk belakang Datuk. Datuk terbatuk dan mulut Datuk keluar sekumpal cacing tanah dan ulat bulu. Cacing dan ulat bulu itu bergerak di atas lantai. Wan Si memungkul uncangnya ke muka Datuk. Datuk segera pulih. Wan Si kembali ke tempat arang yang diletaknya. Arang itu saya lihat masih berasap. Bila asapnya hilang, saya lihat kepala manusia terletak di situ, berlilit dengan kain. Matanya terkedip-kedip merenung ke muka Datuk, bagaikan meminta pertolongan. Saya kenal dia, Wan Si. Siapa manusia ni? Bomoh orang asli dari Batu 16. Saya pernah bertemu dengannya 2 kali. Terang Datuk dengan jujur. Wan Si tersenyum. Wan Si duduk bersila di depan kepala manusia yang seolah-olah melekap pada papan lantai itu. Kenapa kau jahat sangat ni? Tanya Wan Si. Saya dapat upah, Encik, jawab kepala itu dengan gaya bahasa orang asli bercakap Melayu. Matanya terkelip-kelip seperti katak puru. Saya terus melihat Wan Si dan Datuk berdialog dengan kepala itu. Saya cuma mahu melihat peristiwa ini sebagai bahan kenangan atau sejarah yang tersimpan dalam diri saya. Itu saja tekad saya pada masa itu. Siapa yang mengupah engkau? Datuk menyoal. Orang kampung ini juga. Siapa nama? Tak boleh cakap, Encik. Itu janji saya. Awak tahu, kerja awak ni menyusahkan saya dan orang lain. Kian keras nada suara Wan Si. Datuk mula resah. Dia berpusing-pusing 2-3 kali di depan kepala yang terlekap di lantai itu. Tak tahu, Cik. Dia datang minta tolong. Katanya orang itu meludah mukanya waktu dia usik-usik ajak kahwin. Orang itu maki dia. Jadi saya ingat perbuatan orang itu tak baik, Cik. Menghina sesama manusia. Kerana itulah saya tolong dia. Bagaikan mahu berbuih, mulut orang itu bercakap. Seksa saya tengok. Datuk dan Wan Si berbisik.
Kepala yang terlekap di lantai kelihatan bergerak-gerak. Mukanya berpeluh-peluh. 2-3 helai rambutnya gugur. Suasana malam yang tadi agak gawat, sekarang sudah cukup tenang. Baik awak cakap betul-betul. Kalau tidak, saya botakkan kepala awak di sini juga. Wan Si mula mengugut. Datuk menggigit bibir. Jangan buat begitu, Encik. Saya mengaku Encik saya kalah. Encik kuat. Apa yang Encik mahu sekarang, Encik? Jangan kacau orang di Baruh. Nanti orang di darat susah. Siapa orang di Baruh yang upah awak ni? Baiklah Encik, kalau saya cakapkan, Encik mesti berjanji dengan saya tidak balas dendam. Kami tak mahu balas dendam. Kami cuma mahu tahu saja. Orang itu akan datang sendiri berjumpa Encik minta maaf. Saya akan suruh dia jumpa Encik. Bila? Datuk tiba-tiba memotong. 2 hari lagi Encik. Selesai saja orang itu bercakap, Wan Si pun memukul kepala orang itu dengan uncang yang dibuat daripada kain hitam. Kepala orang itu pun hilang. Jam milik Haji Azhar berbunyi 4 kali berturut-turut. Dingin subuh mula meresap ke batang tubuh saya. Dalam kedinginan yang menggigit tulang itu, saya terlelap. Bila saya membuka kelopak mata, matahari pagi sudah pun memancarkan sinarnya di halaman rumah. Datuk dan Wan Si duduk bersila panggung sambil menghisap rokok daun. Mereka merenung ke arah pondok yang tertegun bagah di bawah kelopak matahari pagi. Kepala saya terasa pening kerana malam tadi saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri pondok itu sudah musnah dijilat api. Apakah saya bermimpi atau ditipu oleh perasaan takut yang menguasai diri saya pada masa itu? Timbul pelbagai pertanyaan dalam hati kecil saya. Kenapa pondok ini tidak hancur tu? Malam tadi memang saya lihat dia terbakar habis ni. Itulah pertanyaan pertama pagi itu. Saya ajukan kepada Datuk. Datuk merenung muka saya sambil tersenyum. Memang terbakar tetapi dibakar oleh syaitan. Saya terdiam. Memanglah perkara ini tidak masuk akal. Kalau diceritakan pada sesiapa pun, tidak ada orang yang percaya. Sedangkan pada kenyataannya, saya melihat kejadian-kejadian itu sendiri. Bila Datuk melihat saya termenung panjang, dia pun menghampiri saya dan menyatakan apa yang saya lihat itu bukanlah satu perkara yang aneh. Semuanya terjadi atas kemahuan Allah yang maha besar. Allah itu maha besar, Allah itu maha pemurah, Allah itu maha penyayang. Jadi, tingkah saya. Dia akan memperkenankan apa juga yang diminta oleh makhluknya sama ada jahat atau baik. Kalau minta jahat, bagaimana tu? Dipenuhi juga. Tanggunglah akibat daripada permintaan itu. Sebagai manusia, kita diberikan fikiran untuk meminta sesuatu yang jahat atau baik. Saya pun anggukkan kepala mendengar cakap Datuk itu. Dan pada masa yang sama, Haji Azhar meminta Datuk dan Wan Si duduk sebulan di tempatnya. Minta maaflah Haji. Saya ni banyak urusan. Saya boleh tunggu hingga hari Jumaat saja kerana ada orang akan datang ke sini. Saya lihat wajah Wan Si tenang. Siapa? Soal Haji Azhar. Nantilah saya beritahu kemudian. Lagipun saya mesti balik cepat kerana saya belum lagi membuat persiapan untuk... Suara Wan Si terhenti. Dia merenung keluar pada pepohonan rambutan dan lansat yang disentuh angin pagi. Matahari terus bersinar garang. Nak ke mana selepas mengubat anak saya ni? Tanya Haji Azhar. InsyaAllah saya nak berangkat ke Tanah Suci. Jawapan Wan Si amat mengejutkan hati Datuk. Memang sebelum ini Wan Si tidak pernah menceritakan hal itu kepadanya. Saya merasa amat kagum dengan Datuk dan Wan Si yang tidak mahu menceritakan apa yang dialaminya malam tadi pada Haji Azhar. Meskipun Haji Azhar bertanya beberapa kali, seolah-olah mereka sepakat merahsiakan perkara itu. Bagi menanti hari Jumaat yang ditunggu, saya dan Wan Si serta Datuk ke Cangkat Banjar dan Cangkat Melintang mencari akar-akar kayu dan pucuk-pucuk hutan. Akar-akar kayu yang dipilih dijadikan minuman menggantikan kopi. Sementara pucuk-pucuk kayu dijadikan air pembasuh muka selepas menunaikan sembahyang subuh. Menurut Wan Si, akar-akar kayu itu berguna bagi mencegah sakit buah pinggang, darah tinggi. Pucuk-pucuk hutan pula berkesan bagi perjalanan darah di samping mengekalkan wajah supaya kelihatan muda dan merah.
Memang sudah menjadi amalan dalam hidup Datuk, selepas menunaikan sembahyang subuh, dia akan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan Wan Si. Saya disuruh oleh Datuk membaca surah Yasin. Kelang kabut juga saya dibuatnya oleh Datuk. Bagaimana tak kelang kabut apabila Datuk menyuruh saya membaca surah Yasin tanpa naskah di tangan. Bila melihat saya dalam keadaan cemas begitu, Wan Si memberikan naskah Yasin pada saya. Ikutlah macam Datuk kau, Tamar. Boleh baca Yasin tanpa buku. Hafallah, ujar Wan Si. Dah diajar, tapi cucu saya ni keras kepala sikit, tingkah Datuk. Disambut dengan ketawa yang memanjang dari Wan Si. Ketika matahari mula bersinar, dari muka jalan masuk ke rumah Haji Azhar, kelihatan seorang pemuda berbadan tegap mendatangi Datuk dan Wan Si. Sebaik saja sampai di kaki tangga, pemuda itu memberi salam. Wan Si mempersilakan naik. Janganlah diapa-apakan saya. Malam tadi saya tak boleh tidur. Badan saya seperti terbakar hangat sampai ke pagi. Terus terang, pemuda berkulit hitam manis berhidung mancung berambut ikal meluahkan rahsia dirinya. Wan Si dan Datuk berpandangan. Badan saya masih terasa dingin. Walaupun matahari bersinar terang, kabus nipis kelihatan keluar dari bumi di antara pepohon manggis dan langsat. Suasana di kampung belanja kiri pagi itu terasa cukup tenteram dengan kicau burung melompat dari dahan ke dahan. Apa sebab kamu datang sini? Datuk bertanya. Sayalah yang mengupah bomoh orang asli memasukkan kain batik ke dalam perut anak Haji Azhar, sambung pemuda itu sambil merenung lantai. Wan Si memperkemaskan silanya. Kau kena tahu, membuat atau menganiaya sesama manusia itu satu dosa yang besar. Allah tidak dapat mengampunkan sekiranya orang yang kena aniaya itu tidak memaafkannya. Terang Wan Si. Saya tahu. Saya bertaubat, Tuan. Saya melakukannya kerana mengikut nafsu. Sebaik sahaja pemuda itu selesai bercakap, Haji Azhar dipanggil oleh Wan Si. Haji Azhar pun segera datang, duduk bersila di antara Datuk dan Wan Si. Inilah orang yang saya tunggu, Haji, kata Wan Si pada Haji Azhar. Dia kenal benar dengan pemuda itu. Pernah bekerja dengannya sebagai pemandu bot tambang dari Belanja Kiri ke Pekan Parit. Haji Azhar tahu pemuda itu boleh bergerak bebas di dalam kawasan rumahnya. Orangnya pendiam dan bersopan santun pula. Dia keluarga awak ke? Tanya Haji Azhar. Tidak, Tuan Haji. Habis kenapa dia jumpa awak ni? Usah tanya tentang hal itu. Kalau awak sayangkan anak awak, jangan rosakkan budak ini. Jangan dipukul atau membalas dendam. Tak faham. Saya boleh beri awak faham, tapi awak jangan membalas dendam, kerana perbuatan itu ditegah oleh agama kita yang suci. Kalau awak boleh memenuhi syarat ini, saya akan bahagiakan hidupnya dan pemuda ini akan tenteram jiwanya. Lama juga Haji Azhar mendiamkan diri. Akhirnya dia bersuara. Baik, saya berjanji. Datuk dan Wan Si segera berdiri. Pemuda dan Haji Azhar duduk berhadapan sambil bersalaman. Waktu salam kedua belum terbuka, Datuk membaca ikrar yang bermaksud bahawa Haji Azhar tidak akan membalas dendam dan pemuda itu akan bertaubat. Selesai saja ikrar itu dibuat, barulah Wan Si menceritakan apa yang dilakukan oleh pemuda itu terhadap Latifah. Badan Haji Azhar saya lihat menggigil, menahan marah. Bila semua selesai, pada sebelah malamnya diadakan kenduri doa selamat. Pada hari esoknya, kami bertiga pun berangkat meninggalkan kampung Belanja Kiri. 2 bulan selepas itu, saya dijemput oleh Haji Azhar datang ke rumahnya sekali lagi untuk menyaksikan Latifah bersanding dengan pemuda pilihan Haji Azhar. Dengan pemuda pilihan bapanya itu, Latifah memperoleh 2 orang anak. Sekarang Latifah menetap di Kulai, Johor. Menurut cerita yang terbaru saya dengar,
anak sulung Latifah sudah melahirkan 2 orang anak. Haji Azhar meninggal dunia dalam tahun 1980 di Belanjakiri kerana sakit tua. Isterinya masih hidup dan tinggal bersama Latifah. Pemuda yang mengupah bomoh orang asli itu meninggalkan kampung Belanjakiri sesudah meminta ampun dan maaf pada Haji Azhar hari itu. Walaupun perkahwinan Latifah pada hari itu cukup meriah, tetapi Datuk suram kerana Wan Si yang banyak berjasa kepada keluarga Haji Azhar tidak dapat datang. Dia meninggal dunia di Tanah Suci. Dua hari selepas menghadiri majlis perkahwinan Latifah itu, saya dan Datuk pergi ke kampung Cangkap Pinggan dekat Kampar kerana urusan membeli tanah dusun. 2 malam kami tidur di rumah ketua kampung Cangkap Pinggan. Selepas itu kami bertolak ke Tapah. Di Tapah, Datuk menginap 2 hari di rumah kawannya di Lubuk Katak, kira-kira suku Batu dari Pekan Tapah. Pada keesokan harinya, saya dan Datuk bertolak dari Pekan Tapah menuju ke Cameron Highland. Sampai di Batu 16, Datuk memetik loceng bas. Kami turun di situ. Kami tidak pergi ke Cameron Highland. Dari gigi jalan, kami memasuki satu lorong yang kiri kanannya ditumbuhi pokok-pokok hutan. Di hujung lorong itu terdapat sebuah perkampungan orang asli. Tidak jauh dari rumah orang asli pada masa itu terdapat beberapa buah bangunan pekerja-pekerja yang terlibat dalam pembinaan projek hidroelektrik. Kebanyakan pekerjanya terdiri daripada pemuda-pemuda Melayu yang terutama di bahagian buruh kasar seperti mendebuk terowong dan meratakan batu. Pergerakan pekerja-pekerja itu dapat dilihat dengan mudah dari perkampungan orang asli yang terletak di kawasan tanah yang lebih tinggi. Sekarang projek itu sudah siap. Kedatangan saya disambut baik oleh bomoh orang asli yang berwajah agak garang itu. Namanya Bah Lanjut. Dia mempersilakan saya dan Datuk duduk di anjung rumahnya. Apa yang mendatangkan rasa kurang senang dalam diri saya bila melihat anjing kepunyaannya berkeliaran dalam rumah. Pada masa yang sama, hati saya agak terhibur kerana dari radionya terdengar suara Saloma mendendangkan lagu Mengapa Dirindu yang menjadi lagu top pada ketika itu. Kerana mahu menghormati Datuk dan saya yang diketahuinya tidak berapa senang dengan keadaan rumahnya itu, dia menempatkan kami di sebuah pondok yang keadaannya bersih, siap dengan tempat tidur dan tikar sembahyang. Menurut Bah Lanjut, pondok itu memang dihaskan untuk orang Melayu dan Islam bermalam bila meminta ubat darinya. Dalam pertemuan itu, Bah Lanjut berkali-kali minta ampun dan maaf atas perbuatannya pada masa lalu. Malah dia sanggup mengajar beberapa ilmu yang ada pada dirinya untuk Datuk. Pucuk dicita, ulam pun tiba. Hasrat Bah Lanjut tidak ditolak. Datuk mahu menuntut ilmu darinya asalkan ilmu yang dituntut itu tidak bercanggah dengan hukum-hukum Allah. Bagi tujuan itu, Datuk dan saya terpaksa tinggal di perkampungan orang asli itu selama 2 minggu. Di sini saya bertambah lagi tugasan saya. Saya terpaksa menjadi tukang masak dengan Datuk di samping berburu ayam hutan dan pelanduk untuk lauk makan tengah hari dan malam. Beras disediakan oleh Bah Lanjut hasil dari tanaman padi humanya di lereng bukit. Demikian berakhirnya kisah Bertarung dengan Bomoh Orang Asli, episod yang ke-17. Siri Bercakap dengan Jin, karya Tamar Jalis, olahan Hey Padu Kawali. Jangan lupa like dan subscribe channel Hey Padu Kawali. Bertemu dalam episod yang seterusnya, iaitu episod ke-18, Diganggu Lembaga Hitam. Nantikan pengalaman Datuk menuntut ilmu dengan Bah Lanjut di Batu 16, Tapah. Sekian.